puan muslimin muslimat mengucapkan kesyukuran ya dan memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita peluang untuk hadir ke sini ya setelah sekian lama tahun ni rasanya ni first time Ustaz. Tahun lepas rasanya ada sekali ke? Sekali ataupun sebelum tu? Quranik ya, ada sekali kan? Betul. Maknanya ni kali pertama lah kita jumpa balik setelah 2 tahun. Tapi alhamdulillah kelas online berjalan dengan baik. Setiap minggu kita ada pertemuan. Ya, dan sebahagian tuan-tuan dan puan pun ada ikut kelas-kelas lain lah. Kelas Moses ya, Kak Rohiza pun ada ikut ya. Dan ada Datin Lin punya kelas pun mungkin ada yang ikut juga ya. Jadi kelas dah banyak lah dan kelas online ni dah jadi macam sebahagian daripada norma baru kita dah ya. Kita dah biasa dah. Kalau dulu mungkin nak buat kelas online agak terfikir 2-3 kali jugalah, tapi sekarang alhamdulillah ya semua berjalan lancar alhamdulillah. Convenient lah. Orang tak payah nak travel dan sekali-sekali kalau kita kena travel kita terasa jam lah, teruk lah apalah kan. Kita dah terasa ya. Jadi kalau daripada Shah Alam nak masuk ke Gatri Highway memang teruk lah. Ya, kita alhamdulillah daripada macam Ustaz daripada Kuang ya, mungkin Datuk daripada SPK Cahaya kan okeylah ya. Dia orang balik kerja tu. Kalau besok mungkin clear sikit sebab besok cuti kan. Alhamdulillah malam ni pun bagus sebenarnya sebab besok cuti kan. Besok cuti public holiday besok. Jadi kalau yang tak apa nak tahu tu confirm dah tak kerja lah tu. Dia orang yang kerja, yang ada cucu, yang ada cucu sekolah, tu dia tahu. Ya, nuzul Al-Quran besok. Malam ni nuzul, ya. Timing dah kena dah, ya. Datuk tak ada ke? Ada. Oh, tengah parking. Bukan driver parking ke? Ya ke? Mak macam mana? Oh, okey. Diorang dah balik lah. Memanglah betul lah. Jadi alhamdulillah ya pada hari ini kita tajuk santai saja ya. Tajuk apa ni Ramadan secara umum ya. Mungkin ada sikit-sikit panduan ataupun doa-doa yang perlu kita baca ya. Sebab Ramadan ni kita tahulah ya, Ramadan ni sangat istimewa ya. Dari segi bahasa macam ada echo sikit. Mungkin ada kita punya sini ke? Ya, ataupun macam mana? Ya. Bawah sikit. They're very strong. The mic is very strong or my voice is very strong? Both, eh? Both. Better. Okay. That's better. Okay. So Ramadan ni ya, banyak orang tanya juga. Dia kata Ustaz, Ramadan ni ada sejak zaman Nabi Muhammad ke ataupun dah ada sejak dulu? Ramadan ni sebenarnya adalah bulan-bulan yang orang Arab dulu dah buat. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya. Mana bulan Ramadan ni dah ada sejak dulu dan bukanlah Nabi Muhammad yang bagi nama, bukan. Tetapi ya, masa orang Arab namakan Ramadan tu, memang bulan tu bulan yang sangat panas. Ya, Ramadan ni kalau in Arabic daripada Ramadan yarmadu maknanya membakar. Jadi bila kita sebut Ramadan maknanya bulan yang membakar tubuh badan kita, betul, kerana cuacanya sangat panas ya. Di negara Arab ni biasa je 50-52 darjah tu biasa. Ya, Ustaz selalu sebut Ustaz ada pengalaman duduk di Sudan ya, masa bulan Ramadan ya, boleh tanya isteri dan anak-anak Ustaz lah, tapi anak-anak masa tu kecil lah, Aiman pun kecil sangat lagi. Ya, atau tahun 98 99 dulu. Ya, pernah cuaca 50 51 ya. Dan memang sangat panas lah. Sangat panas ya. Tapi macam tadilah ya, kita kata orang Arab ni biasa ya, especially yang African kan, macam Sudanese ni dia African. Jadi dia memang tak ada masalah lah ya. Kerja macam biasa je. So apabila kita menyebut tentang Ramadan ya, memang sinonim dengan panas. Ustaz saya ekor kuat lah. Ekor dia kuat. Ustaz agak berdengung sikit. Mungkin kita punya sini kot. Okey lah.
So, ya. So apabila kita menyebut tentang Ramadan, ya, Ramadan tu memang panas, sinonim ya dengan kepanasan. Tapi macam itulah ya, orang masih lagi berduyun-duyun pergi ke umrah ya. Pasal memang Ramadan ni dia punya umrah ya, sama pahala macam kita buat haji bersama dengan Nabi ya. Satu umrah dalam bulan Ramadan, umratun fi Ramadan, satu umrah dalam bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i. Pahalanya macam satu haji bersama dengan Nabi. Cuba kita bayangkan ya. Jadi satu umrah, tak peduli sama ada awal, pertengahan atau hujung, tapi pahala dia macam buat haji bersama Nabi. Ya, haji kena pergi juga tetap. Tetapi pahalanya macam buat satu haji bersama dengan Nabi. Mana nak cari? Ya. Zaman Nabi dicatatkan para sahabat ada 144,000. 144,000 sahabat yang hadir masa masa wukuf di Arafah. Pasal haji itu dia punya dia punya kemuncak adalah Arafah lah. Maknanya everyone yang pergi kena duduk di Arafah. Even duduk 1 minit, 2 minit pun tak apa. Ya. Kerana syarat untuk sah haji itu mesti wukuf di Arafah. Di Arafah ada banyak bulan. Ya. Dan kita pun kadang-kadang pelik, kita kata siapa sakit? Ya, tak nampak orang pengsan. Dia orang pengsan tak duduk dalam tu. Ya, kita tak nampak. Jadi bila dia masuk dalam tu, ya, maka baru kita tahu. Sampailah subuh pagi besok, kalau kata orang koma tu dia terbangun kejap, ya, dia terbangun aja, dia dapat wukuf di Arafah. Walaupun ya 1 second kita kata ya. Sebab apa? Sebab itulah ya yang dipanggil sebagai kelebihan haji, especially orang yang duduk di Arafah. Itulah cerita dia. Boleh faham ya? Jadi kita panggil ya, tuan-tuan dan puan ya, kita yang baru sampai, kita cerita Ramadan secara umum sajalah. Ya. Kita tak menggunakan kitab apa-apa lah ya. Sebab kebetulan sebelum Ramadan kita ada buat ulang kaji kitab Bulughul Maram. Kita cover semua kebanyakanlah hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan lah ya. Okey, tuan-tuan dan puan ya yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Ramadan sinonim dengan pengampunan dosa. Dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan, Allah buat beberapa package ya ibadah untuk diampunkan dosa kita. Yang antaranya adalah haji lah. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi sebut al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang terbaik melainkan syurga. Ya, haji mabrur ni habis semua dosa diampun tuan-tuan. Ya. Kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Dosa dengan manusia tu kita kena minta maaf dengan dia lah. Kalau kita dah ada ambil harta dia, kita kena pulangkan, kita kena deal dengan dia. Tapi kalau dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampun. Ya, kita minta maaf, kita minta ampun dengan Allah, insya-Allah Allah ampun. Tapi haji dia hanya datang setahun sekali. Ya, dan haji ini bukan tiap tahun kita boleh pergi. Ya, kalau tabung haji maknanya dah berbalik daripada haji, daftar balik ya. Maknanya tak tahu 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun lagi lepas tu baru boleh pergi. Tapi Ramadan Allah buat setiap tahun. Ramadan ni ada setiap tahun. Ya, semua orang layak untuk masuk dalam madrasah Ramadan. Kalau haji hanya nama yang tersenarai saja. Yang nama tersenarai dalam tabung haji baru boleh pergi. Tapi kalau Ramadan tak payah apply. Tak payah buat tak payah buat permohonan kan. Sebab Ramadan semua orang boleh masuk. Ya, siapa yang hidup ada nyawa, ada kesihatan boleh buat ibadah Ramadan. Dan ibadah Ramadan ni dia ada 2 bahagian, satu ibadah siang, satu ibadah malam. Sebab tu biasa orang duk baca hadis, tapi hadis ni dibaca separuh je. Biasa kita dengar hadis yang Nabi sebut, siapa yang puasa pada siang Ramadan kerana iman dan kerana mengharap redha Allah, mudah-mudahan Allah ampun dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan kerana iman, wahtisaban kerana mengharap redha Allah, ghufira lahu, mudah-mudahan Allah ampun ma taqaddama min zambi, apa yang terdahulu daripada dosanya. Mana dosa kita lampau Allah boleh ampun. Ya, tapi kena ingat ya, dosa yang diampuni bukan dosa besar. Dosa yang diampuni ialah dosa sederhana dan kecil. Dosa besar tak ampun. Macam contoh kita kata dosa berjudi, dosa merompak, dosa mencuri, dosa makan harta anak yatim, ya. Semua dosa-dosa ni Allah tak ampun.
Dosa-dosa ni ya kita kena taubat. Ya, kita kena taubat. Ya, sungguh-sungguh hentikan benda tu. Kalau dia melibatkan hak orang lain kena pulangkan dulu. Ya, kalau abang tu ambil harta adik dia, abang tu kena pulangkan dulu. Ataupun kena bayar dia punya dia punya nilaian semasa dia. Baru Allah boleh ampun dosa, ya. Jadi yang Allah ampun dosa sederhana, dosa kecil Allah ampun. Ya, dosa kecil ni lagi senang, ambil wuduk, ya. Air yang jatuh daripada tubuh kita Allah ampun dosa. Ya. Tapi dosa-dosa yang lain-lain tu kita kena minta ampun dengan Allah, dan Ramadan adalah antara cara ya untuk supaya Allah ampunkan dosa kita. Ya. Cuma hadis tadi biasa orang baca di bahagian bawah dia. Sebab Nabi sebut sesiapa yang puasa Ramadan mana pada siang hari kerana iman dan kerana mengharap redha Allah, Allah ampun dosa yang telah lalu. Ya, sebenarnya hadis itu dia dua lapis. Yang atas Nabi sebut sesiapa yang beribadat pada malam Ramadan. Jadi kalau kita fokus pada puasa saja, ibadah malam kita tak buat ataupun kita culas tu kalau kita sebut malas kan orang marah. Ya, kalau kita sebut culas tu dia sikit bawah. Ya, culas apa mana Haji Adi? Culas apa mana culas? Bahasa Melayu kita lah apa mana culas? Ya. Culas ni mana dia tak bersungguh. Kan? Kalau sempat, kalau tak sempat ya. Kalau ada peluang tak buat ya. Jadi culas ni dia bawah pada malas lah. Ya, malas tu lagi hebat lah kan. Jadi ibadah Ramadan dia dua, malam dan siang. Siapa yang ibadah malam Ramadan ya, dan ibadah tu kerana iman dan kerana mengharap redha Allah, kemudian siangnya dia puasa Ramadan. Kombinasi dua-dua ni baru Allah ampun dosa. Ya, dia kena macam tu. Ya. Jadi makna bukan ibadah siang atau ibadah malam saja. Tetapi Ramadan kekuatannya duduk pada malam. Sebab itu dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan siang, malam. Ya, 10 malam terakhir. Sebab itu Ramadan kehebatan dia pada 10 malam terakhir. Tetapi kalau siang bukan Ramadan yang paling hebat. Ya. Kalau siang bulan apa paling banyak Allah ampun dosa? Bulan apa? Bulan apa perempuan, tuan-tuan? Bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun Allah ampun dosa. Tapi ada satu bulan yang siangnya Allah ampun dosa lagi ramai. Ya, bukan bulan Syaban. Ya. Bulan Rejab lagi lah bukan. Ya. Bulan apa? Ya, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah bukan Ramadan. Ramadan memang hebat, tapi bulan Zulhijjah lagi hebat. Sebab itu orang puasa Zulhijjah daripada 1 sampai 9. Puasa Zulhijjah 1 sampai 9. 10 tak boleh puasa sebab raya. Ya, 1 hari bulan. Ya, Zulhijjah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke puncak. Kerana 9 itu adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling ramai Allah ya ampunkan dosa. Paling ramai orang Allah ampunkan dosa. Orang yang duduk dekat Arafah, duduk saja. Tak payah ibadah pun, duduk saja. Sebab duduk tu pun dah ibadah dah. Pun Allah ampun dosa. Belum lagi orang kat tangan, orang minta pada Allah Subhanahu Wa Taala lagi lah Allah ampun dosa. Ya. Tetapi Ramadan kelebihan dia pada sebelah malam. Ramadan kelebihan dia malam. Ya, sebab tu malam jangan diabaikan. Ya. Jadi malam ni kalau kita tengok ya, cuba kita tengok malam Ramadan. Masa kita mula puasa. Ya, Malaysia kita tengok anak bulan pada hari Jumaat kalau masih ingat. Hari Jumaat tengok anak bulan dan anak bulan tak kelihatan macam biasalah. Di Malaysia kita lama dah tak nampak anak bulan ni, tuan dan puan. Lama tak nampak ya. Tak ada dengar cerita kan. Mana ada orang kata ya, dengan apa kita panggil ya, maka penyimpan mahu besar raja-raja mengisytiharkan anak bulan telah kelihatan di Teluk Kemang. Lama tak dengar benda tu. Memang tak nampak. Ya. Ada juga orang kata, dia kata, mana nak nampak ustaz? Mufti-mufti yang begitu semua dah pencet. Dah. Mana mufti pencet? Mufti muda-muda sekarang ni. Mufti Selangor, ya, Dato' Anhar Obey, lagi muda pada ustaz. Ya, ustaz pun muda, dia lagi muda pada ustaz. Mana tu? Dr. Anhar Obey muda, 40-an baru umur. Mufti Perlis muda, mufti mana kita kata? Mufti Terengganu muda. Ya, kebanyakan mufti muda sekarang. Jadi mana ada isu mata rambut, tak ada dah tuan-tuan. Semua muda-muda. Ya, mufti-mufti ni kebanyakan mufti Sarawak pun muda. Ya, kebanyakan mufti muda. So bukan isu tu, tapi memang tak nampak. Jadi bila hari Jumaat malam tu tak nampak, so hari Sabtu kita tak puasa. Hari Sabtu tu 30 Syaban. Sebab kita mula puasa Ahad.
Satu Ramadan adalah Ahad kan. Jadi pada 29 tengok anak bulan tak nampak, 30 tu Syaban. Ya, 30 Syaban. Tapi Saudi telah mula sehari awal pada kita. Betul tak? Orang yang pergi umrah ya dia lambat sehari. Mana Saudi dah mula sehari. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau yang ada plan nak pergi umrah, ketika tuan-tuan pergi umrah hujung Ramadan, ya, silap-silap tuan-tuan tak akan dapat puasa 29 hari, tak dapat. Pasal kita lambat sehari daripada Mekah. Tiba-tiba pada 29 Mekah, masa orang Mekah puasa 29, kita 28. Dia tengok anak bulan nampak. Mekah senang nampak sebab Mekah awan tak banyak. Zaman Nabi tuan-tuan, ya, sahabat naik atas Bukit Uhud, tengok atas nampak anak bulan. Zaman Nabi sangat mudah sebab awan tak banyak. Tempat kita, ya, tempat kita awan. Cuba tengok tempat kita, tengok kan? Ya. Ini sebab sebab tembak pergi lah ya. Jadi tapi maknanya nak bagi tahu kat Malaysia payah. Ya, sebab dia selalu mendung ya, cloudy. Bila cloudy memang tak nampak lah. Jadi oleh kerana itu orang yang pergi Mekah ujung Ramadan ya, hari 28 tengok Saudi dah nampak anak bulan. Jadi dia puasa 28 saja. Esoknya 29, dia 29, orang Saudi puasa raya. Bila autoriti di tempat tu raya, kita kena raya. Kita tak boleh puasa. Ya, tapi kita kena ganti satu hari. Kena ganti satu hari, ya. Pasal kita dah tinggal. Kita tinggal satu hari. Ya, bukan salah kita. Pasal kita mula lambat di Malaysia dan kita kena raya bersama dengan orang Saudi. Ya. Ada soalan yang ditanya oleh salah seorang jamaah kita, Kak Mariatun, dalam grup kita. Ya, kalau mungkin perasan dia tanya. Dia kata saya kerja di Brunei. Dan setiap tahun Brunei akan mula sehari lambat pada Malaysia. Kalau perempuan masih ingat lah. Kak Mariatun tanya. Kak Mariatun mungkin tak ada lah kot dalam grup kita sebab dia duduk di KL. Ya, tak tahu perempuan kenal ke tidak. Mungkin tak pernah kenal. Kak Masyita pun mungkin tak kenal Kak Mariatun. Ya. Kak Mariatun tu dia apa? Kawan baik kepada apa? Kak siapa? Kak siapa? Bukan. Kakak Rohiza. Your friend lah, your best friend. Yeah. You are Suharti best friend. Ya kan? But Mariatun is Suharti best friend also. Yalah, sebab tak kenal kan. So maknanya bukan semua best friend ni best friend saja kan, maknanya dia ada grup lagi. So macam itulah cerita ni. So balik pada cerita tadi, kita nak bagi tahu, dia tanya. Dia kata macam mana Ustaz? Bila saya sampai Malaysia, kadang Malaysia bila tengok anak bulan Tok Raya nampak. Nampak ya. Dia yang tengok masa nak puasa tu tak nampak. Okey, kesimpulan dia ialah dia akan puasa 28. Ustaz kata kena qada lah satu hari. Ya. Dia kata saya tak tahu selama ni Ustaz. Yalah tak apalah kan. Apa macam mana kan? So kita bagi tahu, so dia kata kena qada lah memanglah. Kalau dah lepas pada tahun dia kena fidyah lah. Tak ada cara lah ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia sebab dia tak tahu. So itulah cerita dia ya. Okey ya, kita cerita Ramadan lagi. So secara umum Ramadan ni ya adalah bulan ampunan dosa dan kita kena banyak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa-doa ni terlalu banyak. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Jabir ya bin Abdullah, Nabi kata inna lillahi utaqa. Sesungguhnya bagi Allah itu ada mereka yang dibebaskan daripada neraka. Ya, fi kulli yaumin wa lailatin. Pada setiap hari, siang dan juga pada malam. Ramadan ni ampun dosa je tuan-tuan. Ya, buat apa pun insya-Allah Allah ampun dosa. Buat yang baiklah. Ya. Jadi menyediakan makanan Allah ampun dosa. Makan pun Allah ampun dosa. Orang yang makan pun Allah ampun dosa, orang yang menyediakan makan lagi besarlah. Ya, lagi besarlah. Dia punya pahala lagi besarlah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa. Jadi hadis tadi ya, Nabi kata inna sesungguhnya lillah bagi Allah itu utaqa, orang yang dibebaskan daripada neraka. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari siang dan malam. Terutamanya bila ya inda fitrihim, ketika buka puasa. Sebab tu ketika nak buka puasa, tuan-tuan masing-masing kena ada doa sendiri. Masing-masing doa. Bolehlah imam tolong doakan, boleh. Ya, tapi kita masing-masing ada masalah yang berbeza-beza. Kita ada dosa yang kadang-kadang orang tak tahu, kita buat sendiri kan. Orang tak tahu, tak apa, tak payah cerita kat orang. Kita minta sebelum kita berbuka puasa. Itu waktu yang sangat mustajab. Ni waktu mustajab ni. Terutamanya kalau kita berada pada hari Jumaat kan. Antara asar dengan maghrib. Oh, tu waktu mustajab. Dan kita sudah terlepas 2 Jumaat. Dah 2 Jumaat dah. Minggu ni ada sekali Jumaat, minggu depan ada sekali lagi.
Ya, jadi jangan dibuang peluang untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon ya kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, masa inilah minta. Ya, kot selama ni kita masuk kelas bahasa Arab tak berapa nak dapat kan. Masa inilah mohon. Ya. Perempuan ketahu betul. Ya. Dato' Osman, angkat tangan Dato'. Ya. Angkat tangan. Macam mana? Tak, Ustaz tembak orang lain. Ustaz tak tembak Dato' pun. Ya. Tapi macam itulah. Manusia ni bila dia beriman. Orang beriman ni tuan-tuan. Bila kita cerita, dia terasa dia tau. Dia terasa dia. Itu orang beriman tau. Sebab bila Allah turunkan ayat, sahabat Nabi kan. Contoh kan, Nabi, okey Ustaz bagi satu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada cerita. Ya, Nabi kata manjarra saubahu khuyala. Sesiapa yang sengaja melabuhkan pakaian dia. Dia sengaja labuh sampai apa kita panggil? Sampai menyapu sampah lah. Ya. Jadi siapa yang begitu ya, tapi Nabi kata khuyala dalam keadaan sombong. Kerana kebiasaan masyarakat, sebab Nabi tu duduk di zaman kerajaan besar pada masa tu. Nabi duduk tu zaman Rome Empire, Byzantine Empire di utara dan juga Empire Parsi di sebelah timur. Dua-dua empire ni memang kita tengok raja dia pakaian tu tengok kan. Pakaian dia dengan mewah, dengan makanan, dengan minum, dia punya bekas minuman pun emas. Ya, emas dan perak. Pakaian dia punya memang ya, dan dia punya kehidupan tu mewah sungguh. Ya, memang kita kata apa kita panggil ya, luxury lah, penuh dengan kemewahan. Ya. Jadi bila Nabi sebut macam tu, bila Nabi kata Allah tak pandang orang yang sengaja melabuhkan pakaian dengan niat sombong. Tapi ada perkataan khuyala tu, mana sombong. Abu Bakar yang dengar hadis tu, dia terasa dia. Sebab tu saya kata orang beriman ni bila Nabi sebut, bila Allah sebut ya, dia terasa macam tadi. Ustaz tak tengok pun muka Dato' Osman, tapi dia terasa. Ya, dia terasa, dia kata, Ustaz, kena ni, direct kena kat saya ni Ustaz. Ya. Itu ciri-ciri orang beriman tu Dato'. Ya. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan. Ya. Tapi minta doa lah kat Allah. Ya. Minta. So balik pada cerita tadi, Abu Bakar datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku bimbang aku yang dimaksudkan oleh hadis ni. Nabi kata, bukan. Kerana Abu Bakar ni dia kurus. Jadi orang Arab, dia pakai kain sarung juga. Orang Arab ni bukan sentiasa pakai jubah macam Nabi kan. Kadang Nabi pakai jubah. Nabi juga pakai bantalun. Bantalun tu makna seluar yang macam baggy sikit tu. Ya. Itu bahasa Perancis ke. Tapi bahasa Arab bantalun. Bantalun tu bahasa Arab. Bukan tak ada kena-mena dengan bantal, tak ada ya. Bantalun. Pasal dia baggy sikit. Bantalun ya. Jadi bahasa Arabnya bantalun. Jadi nak bagi tahu Nabi juga ya, sahabat-sahabat Nabi juga pakai kain sarung. Tapi tak adalah pakai kain sarung cap mangga, cap apa gajah. Dah tentu taklah. Tapi pakai kain sarung. Mana tu bisa macam Ustaz pakai. Ada baju dan juga ada kain. Ya, tapi dia tak panggil lah kain sarung macam kita. Tapi dia panggil izar di bahasa Arab dia. Izar tu maknanya macam ni lah. Ya, kain yang boleh dipakai di sebelah bawah. Sebelah atas, baju lah. Ya. Jadi Abu Bakar ni oleh kerana dia kurus badan dia. Jadi kalau dia solat, rakaat pertama naik rakaat kedua, rakaat ketiga, kadang-kadang kain bawah dia ni, dia macam terlondeh sedikit. Jadi bila terlondeh tu dia tarik. Jadi kata Abu Bakar, aku bimbang, aku yang dimaksudkan adalah hadis tu. Nabi kata bukan. Ya, maknanya kalau terlondeh tu cerita lain lah. Ini sengaja melondeh ataupun melabuhkan semata-mata kerana nak tunjuk bahawasanya dia tu orang kaya, dia tu ada duit dan sebagainya. Itulah cerita dia tuan-tuan. Maknanya sahabat-sahabat Nabi ni bila datang ayat Quran, bila datang hadis, dia terasa dia. Ya, tu cerita orang beriman macam tu. Okey, ya, apa lagi yang boleh kita sebut tentang Ramadan? Ramadan, ya, tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan boleh tanya ya. Sebab kita masa tak banyak, ya. 7 suku kita dah kena berhenti dah. Ya, insya-Allah ada pusingan kedua lah nanti lepas tarawih kalau tuan-tuan dan puan-puan tunggu, ya. Sebab mungkin ada urusan lain yang nak balik awal, kita tak boleh nak halang kan. Ya, tapi Ustaz lebih suka bagi peluang tuan-tuan dan puan-puan tanya soalan sebenarnya. Tanya tentang tarawih, ya, tanya tentang zikir, tanya tentang doa yang mustajab, tanya tentang apa nak buat. Ustaz lebih suka kalau tuan-tuan boleh tanya soalan lah, ya. Ustaz boleh bagi kuliah lah, ya, tapi mungkin kadang-kadang kuliah ni umum saja. Tuan-tuan kalau ada soalan, ada apa? Silakan. Perempuan, dia kalau tak ada orang mula, yang lain tak mula, percayalah. Kalau ada orang tanya soalan, insya-Allah orang lain pun akan tanya. Datuk, ada apa soalan Datuk? Datuk Azizul? Soalan dah lama Ustaz, tak sekali dah satu kali. Tarawih, solat tarawih dan solat witir.
Kebanyakanlah semua tinggi kan. Ya. Mesti ambil dua satu. Jadi Jadi macam mana tu kita tahu faham siapa kita witir ganjil. ganjil. Tapi ada yang masih ada yang buat witir. Ada yang kata 3 rakaat 2 salam. Ya. Kali kata 2 rakaat. Orang sini 3 rakaat 2 salam. Jadi mana saya cuba buka yang 2 1 harus siap. Yang disilap itu ganjil. Yang Orang kat Zoom boleh dengar. Oh, ada Zoom. Jadi nak dapat kita apa pencerahan Ustaz? Ya, ya. Jadi Itu, terima kasih. apa kita panggil witir ni kan dalam bahasa Arab witrun mana ganjil. Witir Nabi ni 1, 3, 5, 7. Nabi pernah buat witir 1 pernah? Ya. Nabi pernah buat 3 pernah, 5, 7, 9 ya. Memang Nabi pernah. Malah ada sebut Nabi buat 11 pun ada, 13 pun ada riwayat. Cuma pelaksanaan dia macam Datuk tanya tadi kan. Simple je nak buat 2 campur 1 ataupun 3 terus kan. Jadi dua-dua tu ada ya. Cuma kalau apa kita tengok pelaksanaan Nabi biasa buat 8 campur 3. 8 tarawih, 3 witir dan 3 witir itu dibuat dengan 1 salam. Mana angkat takbir ya, niat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Cuma dia tak ada tahiyat awal lah. Tahiyat awal tak ada kan? Sebab dalam apa kita panggil dalam kaedah para ulama ya, kalau kita sembahyang witir 3 rakaat, ada tahiyat awal, dia jadi macam maghrib lah. Sedangkan Nabi larang kita menyerupakan ibadah sunat dengan ibadah wajib. Tak boleh serupa. Rakaat sama. Maghrib 3 rakaat, ya, kemudian witir 3 rakaat. Tetapi pelaksanaan dia macam tadilah. Yang witir 3 rakaat dia tak ada tahiyat awal. Dia terus tahiyat akhir saja. Rakaat pertama, rakaat kedua tak ada tahiyat awal, rakaat ketiga baru ada tahiyat akhir, kan? Itu yang Nabi buat. Kalau Nabi buat 1 rakaat, biasanya Nabi akan buat tarawih 10. Yang ini jarang orang Malaysia buat. Maknanya tarawih 8. Jadi masa imam kata nak witir tu, dia tak witir pun sebab witir dia mesti ganjil. Ya, jadi yang 2 rakaat yang imam kata dia witir tu, kita niat tarawih lagi. Jadi kita dapat 10 dan kita witir pada yang terakhir saja. Boleh faham Sebab Nabi biasa buat 8 campur 3 direct ataupun 10 campur 1. Yang itu lebih selamat. Kemudian ada banyak lah saya tengok viral di YouTube ya. Antaranya ialah kuliah Ustaz Somad. Ustaz Abdul Samad daripada inilah Sumatera lah, daripada Riau lah. Ya, daripada Pekanbaru. Ya, daripada Pekanbaru. Dia cerita ya, dia pun sebut ya. Sebab bila Ustaz sebut dia tu orang kenal, orang tahu. Ya, jadi orang percayalah. Kan kita sebut tak siapa-siapa kan orang tak percaya pula kan. Jadi dia bagi tahu. Dia kata memang betul. Kerana dalam solat dia ada solat yang genap dan ada solat ganjil. Solat ganjil tu witir, solat genap tu syafa'. Jadi dua rakaat pertama tu, yang 3 tadi kan. Kalau kita buat 2 campur 1, 2 rakaat pertama tu bukan witir. Jadi kalau dia angkat takbir, dia tak boleh niat witir. Melainkan dia buat 3 sekali. Faham kan? So, ya, macam mana cara dia? Tuan-tuan boleh masuk YouTube soal jawab tentang witir tadi. Kalau dia kata dia niat syafa'. Ya, kalau kita orang Melayu maknanya niat solat syafa', usolli sunnat syafa'. Sebab syafa' tu makna syafa'un makna genap. Ya, cuma dia sebut usolli sunnat syafa' ma'al witri. Ya, ma'al witri. Ya, memang disebut 2 rakaat tapi bersama dengan witir. Jadi barulah dia disambung tadi. Tapi kalau kita sebut usolli solat syafa' je boleh. Syafa' tu solat apa? Kalau ustaz dia adalah tarawih. Ya, sebab Nabi pun biasa buat 10 campur 1 kan. So apa masalah dia? Jadi kita boleh buat niat tarawih kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya. Orang sembahyang Isyak pun boleh jadi makmum kepada imam tarawih. Boleh tak? Imam tarawih. Sebab saya tengok banyak orang datang lambat. Dia mungkin balik lambat ke jam apa semua sebagainya. Dia belum sembahyang Isyak. Tapi imam dah tarawih kan. Apa dia buat? Dia sembahyang kat belakang seorang-seorang. Oh, rugi. Ya. Sebab siapa yang solat Isyak berjamaah, dia dapat pahala macam ibadah separuh malam. Jadi dia tak dapat ibadah separuh malam lah kalau macam tu. Sayang dia. Jadi Isyak tu dia masuk dengan imam kan. Imam niat tarawih, dia niat Isyak. Boleh ke tak? Boleh. Dia kata takbir Allahu Akbar niat Isyak. Tapi nanti bila imam bagi salam, jangan dia bagi salam juga.
Kalau bagi salam sembahyang apa benda tu? Ya. Jadi maknanya yalah ya pasal imam sembahyang 2 kan. Boleh tak dia sambung? Boleh. Bangunlah untuk 3 dan 4. Dia dapat pahala isyak berjamaah. Man sallal isyak ma'al jamaah. Sesiapa yang solat isyak bersama jamaah, dia dapat pahala ibadah macam separuh malam. Maknanya seolah-olah macam malam ni dia dapat pahala separuh malam dah. Ya, walaupun dia tidur pada malam tu, tetap dia dapat pahala macam separuh malam. Sayang tuan-tuan kalau kita tak sembahyang isyak berjamaah. Ya, orang perempuan tak ada tuntutan pergi masjid. Orang perempuan memang di rumah. Orang perempuan kalau datang berjamaah, dia dapat pahala berjamaah. Tapi kalau dia tak dapat pahala berjamaah, dia duduk di rumah, kalau dia boleh berjamaah di rumah, cantik. Katalah dengan menantu, dengan anak dia, dengan apa kan, dengan cucu ke boleh. Katalah perempuan tu bersendirian sebab suami dah meninggal, anak-anak dah duduk sendiri, tak ada siapa kat rumah. Pembantu rumah pun tak ada, rumah kecil, tak perlu nak ada pembantu rumah kan. Mudah-mudahan dia tetap juga dapat pahala berjamaah juga. Ya, sebab ada hadis ya, riwayat Imam Ahmad antaranya, seorang sahabiah perempuan namanya Ummu Humaid nama dia. Ummu Humaid ni gelaran dia lah. Jadi Ummu Humaid ni dia dah uzur, bukanlah uzur, mana dia boleh datang masjid. Dia kata ya Rasulullah, ya uhibbul jamaah ma'aka. Ya, aku suka berjamaah bersamamu ya Rasulullah. Ya, tapi Nabi kata betul, aku tahu kau suka berjamaah bersama aku. Ya, tapi orang perempuan ni tak ada tuntutan datang masjid. Ya, tak ada tuntutan. Kalau nak datang, kita tak boleh halang. Ya, ni Datin orang ini dia nak datang masjid, nak datang surau. Datuk Aziz tu tak boleh halang. Ya, kalau Datuk Aziz tu pergi, Datin boleh follow, tak ada hal. Ya, tapi kalau Datin tak nak follow, nak duduk kat rumah pun tak ada masalah. Walaupun sembahyang sendiri. Jadi Ummu Humaid kata, ya, dia tanya, aku suka nak sembahyang sama engkau ya Rasulullah. Nabi kata orang perempuan ni sembahyang dalam bilik tidur lebih baik daripada sembahyang di ruang tamu. Sembahyang di ruang tamu lebih baik daripada sembahyang kat luar rumah. Sembahyang kat luar rumah lebih baik daripada sembahyang dekat masjid. Walaupun Masjid Nabawi. Maknanya orang perempuan yang Allah bagi kelebihan ya Allah. Ya. Sebab tu orang lelaki ni kalau tanyalah masa dulu Allah nak buat, nak jadi lelaki ke perempuan? Saya silap mesti nak jadi perempuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kelebihan perempuan ni. Orang perempuan, Allahu Akbar, kelebihan dia cukup banyak. Ya. Orang perempuan ni, ya, kalau dia meninggal dalam keadaan suami redha pada dia, memang tak ada cerita lain. Memang syurga tuan-tuan dan perempuan. Sangat mudah. Lelaki tak boleh. Ya, lelaki kena jihad, kena pergi itu, kena dakwah, kena macam-macam. Orang perempuan, ya, tapi macam tadilah nak tergelincir masuk neraka pun senang juga. Ya, tapi nak bagi tahu syurga pun senang. Ya. Jadi Ummu Humaid bila dia dengar, dia bagi tahu pada suami dia, ya. Ya Abu Humaid, wahai bapa kepada Humaid. Humaid tu anak dia. Ya, macam ustaz lah kan, ya, anak Aiman. Jadi ustaz Abu Aiman, isteri ustaz Ummu Aiman. Yang ini Humaid ni anak mereka, anak sulung dia. Ummu Humaid kata, ya Abu Humaid, wahai bapa kepada Humaid, buatkan untuk aku satu tempat solat macam musalla di bilik tidur aku. Satu tempat lah. Buatlah macam extension sikit ke apa ke. Ya, dia buat, kata hadis tadi, Ummu Humaid sembahyang sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Dan dia dapat pahala berjamaah juga, walaupun dia sembahyang sendiri. Oh, itu orang perempuan je dapat, lelaki tak dapat. Kalau orang perempuan nak datang masjid, tak ada masalah. Zaman Abdullah bin Umar, ya, orang perempuan ramai datang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi masa itu bukan besar sangat. Macam sekarang besar. Bila Abdullah bin Umar tengok, dia kata, ish, tak berapa baguslah perempuan ramai sangat datang. Abdullah bin Umar pun kata, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, ya masyarakat nisa, wahai orang perempuan, tak payah ramailah datang. Ya, orang perempuan pula ada yang tak setuju. Pergi jumpa dengan Aisyah. Aisyah masih hidup. Ya, jumpa dengan Aisyah. Ya Ummul Mukminin, wahai ibu kepada orang beriman, Abdullah bin Umar larang kami datang masjid. Ya, Aisyah kata, mana boleh macam tu? Nabi pun tak pernah larang. Pasal Abdullah bin Umar larang, dia tulis surat. Ya, dia suruh orang tulis surat, hantar kepada Abdullah bin Umar. Bagi tahu Abdullah bin Umar, Nabi pun tak pernah larang perempuan datang masjid. Mana kalau perempuan nak datang masjid, tak ada masalah. Dia dapat pahala 27 darjat macam orang lelaki juga. Tapi kalau dia duduk kat rumah, dia pun dapat juga, jangan bimbang. Orang lelaki tak boleh, perempuan boleh. Orang lelaki mesti berjamaah, walaupun di rumah kena berjamaah. Ya, tapi orang perempuan tak ada masalah. Ya, Haji. Contohnya Ustaz bagi tadi, orang tu datang lambat. Oh, ni yang soalan. Jadi Ustaz kata elok dia ikut imam untuk isyak. Walhal imam tu dah start tarawih. Jadi patut ke dia ikut saf, ikut apa ni yang ikut saf. Ikut saf untuk dia boleh duduk belakang. Tak boleh. Maknanya dia boleh duduk belakang tapi dalam saf lah. Dia datang lambat. Kena ikut saf tarawih. Kena ikut saf.
Dia dalam saf. Sebab dia bila dia ikut imam, dia kena ikut saf lah. Dia tak boleh lah sembahyang seorang-seorang belakang tapi niat ikut imam. Tak boleh lah. Nanti putus saf tu. Walaupun sembahyang dia sah, tapi dia tak dapat pahala sebab dia putus saf tu. Ya, sebab tu orang yang apa kita panggil yang bawa anak kecil kan, contoh bawa anak kecil, bawa cucu. Cucu nak ikut pergi masjid boleh tapi duduk tepi lah. Kan? Cucu tu letak kat tepi. Jangan cucu tu dia letak di belakang. Sebab kalau semua orang letak cucu kat belakang, dia akan buat sukan Olimpik kat belakang tu. Dia akan buat lari berganti-ganti tu. 4 kali 1 meter kat belakang tu. Dia melompat, dia manjat, dia apa semua sebagainya. Yang salah ialah kita. Tuan-tuan nak bawa anak boleh tapi letak tepi. Maknanya dekat tepi ni cucu letak situ. Kita tengah. Cucu. Jadi yang tepi tu biar cucu je semua. Ya. Cucu dan cici tu semua letak tepi je. Ya. Jadi tak adalah putus safnya. Kalau kita duduk tengah, masalah cucu kita dia tak bersunat. Memang banyak orang duk sebut, ya. Dia kata masa Nabi solat jadi imam, Hasan dan Husin naik atas belakang Nabi kan. Ni cerita masyhur, cerita ni sahih. Tapi dia tak ingat Hasan dan Husin masa kecil dah. Sebab tu sekarang pergilah mana-mana kan. Kita kata apa ni SJMC ke, bersalin kan. Pergilah mana-mana ya. Apa ni Pusat Rawatan Islam ke, dia akan tanya, apa ni akak, kami nak sunatkan budak ni boleh ke? Budak lelaki. Sunatkanlah. Ya, sebab apa? Sebab bila dia sunat, dia sudah hilang kulfah dia. Kulfah tu orang Melayu panggil kulup. Ya, apa ni apa? Pada kemaluan lelaki tu kan ada kulit yang menutup dia tu, orang Melayu panggil kulup. Daripada bahasa Arab kulfah. Orang Melayu nak sebut kulfah payah. Dia sebut kulup jadi akhir dia. Ya, tak memang betul payah dia nak sebut. Daripada bahasa Arab kulfah. Ya. Jadi oleh kerana itu, selagi mana kulfah tu ada, dia ada menanggung najis. Sebab tu kalau kita dah khatankan budak tadi, kecil-kecil dikhatankan, bila kita solat, kalau cucu tu ataupun anak dia duduk atas pangkuan, tak ada masalah. Kita tak payah tolak dia ke tepi. Ya, jadi kalau dia datang duduk, dia duduk lama pun tak ada masalah. Sebab tu Nabi solat, Nabi dokong cucu. Ya, Nabi Allahu Akbar dokong cucu. Ya, Nabi rukuk letak cucu tepi. Sami Allah liman hamidah dokong balik. Nabi rukuk letak cucu tepi. Bila Nabi duduk tahiyat, cucu duduk atas, tak ada masalah. Tapi dengan syarat mesti dibersihkan daripada najis tadi. Boleh faham kan? Itulah cerita dia. Maknanya tak ada berat tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab dalam bab yang berkaitan dengan agama sangat mudah. Ya, tapi jangan bermudah-mudah. Ya, sebab tu Ustaz balik pada cerita tadi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bagi lelaki memang berjamaah. Termasuk dalam apa kita panggil dalam tarawih kan. Sebab tu 8 atau 20 bukan isu tuan-tuan. Tapi kena pastikan kita berakhir bersama dengan imam. Itu satu lagi. Sebab dalam Islam ni yang terbaik, ya, yang terbaik mula dengan imam dan berakhir dengan imam. Tapi kalau kita mula lambat tapi tetap berakhir dengan imam juga. Ya, Ustaz kadang satu malam ada 2 tazkirah malam Ramadan ni. Ustaz mula di masjid Kubu Gajah bagi tazkirah lepas Isyak. Lepas Isyak ada tazkirah kan. Lepas tu Ustaz kena minta diri pergi ke Masjid Sarjana Utama pula. Pasal tazkirah dia selepas tarawih pula. Jadi lain masjid, lain surah, lain dia punya SOP dia. Jadi kena pergi 2 tempat. Jadi bila Ustaz datang ke Masjid Sarjana Utama, dia buat 20, Ustaz masuk tu dah rakaat yang ke-14 dah. Boleh tak? Tak ada masalah. Ya, sebab perjalanan tu jauh. Jadi Ustaz sampai 14. Jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Maknanya Ustaz kena tambah 1 lah. Dia jadi 8 rakaat. Boleh? Tak ada hal. Ya, yang penting berakhir dengan imam. Sebab hadis Imam Ahmad tu sebut, man qama ma'al imam. Sesiapa yang solat malam bersama imam. Dalam konteks ni adalah tarawih lah kalau Malaysia. Man qama makna qama yusolli. Dia solat bersama imam. Man qama ma'al imam. Hatta sehingga yang sarifa. Sehingga imam selesai. Sebab di Malaysia, bukan macam negara Arab. Tanya imam-imam kita. Ya, ustaz-ustaz kita. Di Malaysia, bila tarawih, dia campur dengan witir. Tuan-tuan pergi negara Arab. Ustaz pernah duduk di Sudan ke di Mesir, tuan-tuan tengok. Setengah masjid, setengah surau, ya. Dia tarawih saja. Ya, maknanya apa ni witir tu sama ada buat tahajud malam nanti berakhir dengan witir, ya. Maknanya dia buat sendiri. Banyak dia tarawih 20 lah 8 habis. Ya. Jadi selagi imam tak habis, sebab di Malaysia kita dah package kan ulama-ulama silam kita, ya. Syekh Daud Fatani, ya. Kita tengok imam-imam apa kita panggil, ya, imam-imam besar kita di tempat kita, Tok Kenali. Cuba tengok ya tokoh-tokoh ulama hebat kita. Kebanyakan dia dah observe. Bila dia tengok dia kata orang Melayu ni kalau tarawih saja witir tak buat memang pakat tak buat.
Sebab tu kita di Malaysia tarawih campur witir kan. Tak ada masalah, cantik lah tu. Ya. Jadi selagi imam belum habis, sebab dalam hadis disebut man qama ma'al imam, siapa yang solat malam bersama imam, maksudnya tarawih dengan witir tadi. Hatta yang sarifa, sehingga imam beredar, dia memang selesai. Dia selesai itu bila habis witir. Kalau habis tarawih tak habis lagi. Tuan-tuan, ya. Kemudian, ya, apa Nabi sebut? Kutiba lahu qiyamul lailatin. Dalam hadis lain disebut kataballahu lahu qiyamul lailatin. Ada banyak lafaz hadis tu. Imam Ahmad ada sebut, Imam Tirmizi sebut, Imam Abu Daud, berlambak kalau nak sebut. Ya, dan hadis-hadis itu sampai ke peringkat sahih. Sebahagian kata dia hasan, tapi hasan boleh terima sebagai hujah. Maknanya tuan-tuan, selagi imam tak habis, ya, malam ni kita 20 ke 8? Alhamdulillah tuan-tuan 8. Okeylah, ya. Ya. Tak, Ustaz bagi trik dia macam ni je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa kata Datuk Azizul biasa nak buat 20, tak ada hal. Ya, imam sembahyang 8, kita sembahyang 8. Ya. Bila imam masuk 2 rakaat, ya, 2 rakaat tadi, syafa' tadi dia masuk lagi 10 rakaat. Masa imam witir, tuan-tuan niat tarawih lagi. Ustaz biasa buat. Sebab kadang-kadang bila ustaz sampai satu masjid tu, sebab dah pergi tempat lain, dalam perjalanan jauh, jam pula tu, ya. Bila ustaz sampai, dia dah masuk rakaat yang ke-17. 17, 18, 19, 20. Ustaz sempat 4 rakaat je. Tarawih paling kurang 8 kan? Ya, walaupun adalah pendapat-pendapat tertentu, tapi minimum kebiasaan kita kata 8 lah. Ambil pada hadis Aisyah. Ya. Jadi bila imam habis tarawih 20, ustaz baru dapat 4. Masa imam 2 rakaat lagi kan? 2 rakaat, ustaz dapat 6. Ya, mana ustaz nak cari 2 lagi? Masa imam niat witir, ustaz niat tarawih lagi. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Ya. Sebab ustaz belum siap, macam mana ustaz nak witir? Ustaz baru 6 rakaat. Jadi imam niat witir, ustaz niat tarawih. Bila imam bagi salam, ustaz bangun 1. Berapa rakaat total ustaz dapat sekarang? 8 kan? Ustaz nak balik, nak sambung 15 rakaat lagi 20, tak ada masalah. Maknanya kita buat, ya, ikut pada kemampuan kita. Ya, solat. Adakah tarawih itu minimum punya 8? Ada perbincangan lah, ya. Kalau kita dengar perbincangan para ulama, memang ada perbincangan, tapi sempurna, ya, minimum sempurna tarawih itu 8. Minimum sempurna dia. Ya. Sudah tentu 8 dengan bertertib, ya. Maknanya kita punya rukuk dan sujud tu sempurna, ya. Mana tidak kelang kabut, bacaan sedap, ya, kita boleh menghayati, oh tu jauh lebih baik. Ya, tapi kalau buat 20 dan boleh macam tu, of course itu yang terlebih baik lah. Ya, makana aksar kana afdal, itu dalam kaedah fiqh sebut. Makana aksar kana afdal. Apa yang lebih banyak rakaatnya lebih baik. Tapi lebih baik itu maknanya dengan apa tadi? Dengan tertib, dengan bacaan yang sedap, imam baca kita menghayati kan, ya. Rukuk sujudnya bagus, oh tu jauh lebih baik. Ya. Jadi kuantiti penting, tapi kualiti lebih penting. Kalau 20 tu dengan kualiti jauh lebih baik daripada 8 tadi, ya. Tapi kalau 8 tu lebih baik berbanding dengan 20 laju-laju, ya, macam kita kata touch and go saja, ya. Nasib baik tak sematek tuan-tuan, touch and go, ya. Kalau rapid lagi laju tuan-tuan, ya. Jadi maknanya macam itulah, bergantung pada keselesaan, sebab kita nak pastikan semua orang dapat pahala ibadah malam tu, ya, dengan cara habis bersama dengan imam. Clear lah tuan-tuan. Ya, itu yang kita nak kejar lah. Ya, masa tak banyak tuan-tuan, kita sudah mengambil 7 suku, ya, untuk pengetahuan apa ustaz-ustaz yang baru sampai. Kita mula 6.30 tadi kita sekira. InsyaAllah malam ni kalau ada peluang, ya, nanti habis tarawih kita sekira sikit lagi. Ya, ustaz saja nak share dengan tuan-tuan doa-doa yang bagus lah. Ya, doa-doa yang kita kena mohon pada malam ni dah malam 17 tuan-tuan dan perempuan. Malam 17, ya, kita ada baki dalam 12 atau 13 malam saja. Ya, kita sudah berada di pertengahan yang kedua. Ini masa memang kita kena all out berdoa tuan-tuan. Antara doa yang boleh Ustaz kongsi dengan tuan-tuan, antaranya mungkin imam-imam kita pun baca. Ya, antaranya ialah riwayat daripada Jabir juga cerita, Allah bebaskan manusia, ya. Fi kulli yaumin wa lailatin. Ya, inna tadi Ustaz sebut daripada hadis yang awal tadi, inna lillahi utaqa. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada utaqa. Utaqa itu maknanya utaqa minan nar, orang yang bebas pada api neraka. Kulla yaumin wa lailatin. Setiap hari. Ni tuan-tuan nak buka puasa ni, Allah catat beberapa manusia atau sekumpulan manusia yang Allah ampun dosa. Sebab tu tuan-tuan Ustaz dah sebut tadi, ya. Doa makan kan, doa yang kita baca selalu tuan-tuan, ya. Antaranya ialah Allahumma lakas sumtu, Allahumma lakas sumna.
Doa tu dibaca selepas makan. Cuba saya dengar. Allahumma lakas sumna. Ya Allah, kami telah berpuasa. Ya, wabika amanna, ya, ataupun wabika amanta, wabika, ya, wabika amantu, dengan, ya, dengan apa kita panggil, denganmu kami beriman, ya. Baca lagi, tambah lagi. Allah apa ni? Allahumma lakas sumna wabika amanna wa ala rizqika aftarna, dan dengan rezekimu kami telah berbuka. Kami telah berbuka. Tu doa tu. Cuba tengok TV Hijrah. TV Hijrah dulu baca doa ni sebelum buka. Tapi sekarang alhamdulillah dah berubah. Bila kita tegur, alhamdulillah dah berubah dah. Ya, dan doa-doa lainlah yang kita baca. Kebanyakan doa-doa tu, ya, zahabaz zama wa talitun uruk. Kebanyakan doa tu selepas makan. Tapi sebelum makan tuan-tuan kena doa sendiri. Doa makan kena doa. Sebab ni waktu mustajab, tuan-tuan. Ya, sebab memang doa yang mustajab antaranya ialah pada hujung ibadah. Ya, dah buat haji, doa. Dah buat apa ni, tawaf, doa. Dah puasa di hujung, doa. Hujung solat. Sebab tu antara waktu doa terbaik waktu solat ialah fi dubur kulli solat. Dubur situ, tuan-tuan jangan faham dubur lah. Dubur situ maknanya hujung solat. Sebelum bagi salam, ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu banyaklah dalam kuliah-kuliah yang ustaz dah bagi kepada tuan-tuan, kena ingat balik doa-doa tersebut. Banyak sangat doa. Jadi antara doa yang mungkin ustaz boleh sebut sikit saja, tuan-tuan, antaranya ialah Allahumma ja'alna, ya, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, ya, min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dibebaskan olehmu daripada azab neraka. Lepas apa tarawih nanti kita kongsi doa-doa lain lah. Tapi doa yang ringkas saja, Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna tu semua dah hafal tu. Allahumma ja'alna min, ya, utaqaika. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan utaqaika, orang yang dibebaskan olehmu minan nar, daripada api neraka. Tuan-tuan, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat bebas daripada api neraka. Tak ada, tuan-tuan. Ya, nanti kita akan cerita, ya, bagaimana nak upgradekan doa tu supaya mudah-mudahan memang Allah terima, confirm Allah terima, tuan-tuan. Ada satu nanti kita akan sebut apa ciri-cirinya tu, ya. Itu macam biasalah kita buat surprise lah, tuan-tuan. Tak boleh cerita sekarang, ya, malah nanti tuan-tuan balik pula kan, ya. Jadi jangan balik dulu. Ada beberapa doa yang boleh kita kongsi, antaranya ialah doa-doa yang melibatkan mak ayah kita, tuan-tuan. Tanpa mak ayah kita tidak berada di sini, tuan-tuan. Ya, tanpa doa mak ayah ustaz, tanpa doa mereka, tanpa puasa sunat mereka, mungkin ustaz pun tak dapat mencapai kejayaan yang mungkin ustaz capai sekarang. Tuan-tuan, mak ayah kita sangat besar sumbangan bagi kita, tuan-tuan. Setiap doa, malah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam setiap kali berdoa mesti tak lupa berdoa kepada ayahnya. Sedangkan ayahnya Nabi Daud. Ayahnya Nabi Daud tu maksum minal maksumin, tuan-tuan. Orang yang diampun dosa. Tetap Nabi Sulaiman minta untuk mak ayah dia. Ya, kita akan sebut nanti antaranya doa dalam ayat 15, ya, suratul Ahqaf, dalam suratul Namal, ya, Allahumma, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Mesti doa tu. Ya Allah, aku mohon doa, ya. Ya Allah, aku minta supaya kau ajarkan pada aku doa, ya, nikmat yang telah kau bagi pada aku dan kedua ibu bapa. Tuan-tuan, kebanyakan doa-doa Nabi dan Rasul pun masukkan doa mak ayah juga. Jangan lupa, tuan-tuan. Tanpa mereka kita tidak berada di sini. Especially kalau mereka sudah meninggal dunia, kita sebagai anak ni lah tanggungjawab kita berdoa untuk mereka, tuan-tuan. Ya, tak ada lain, tuan-tuan. Seperti mana kita nak exam, mak ayah lah paling afdal doa untuk kita. Begitu juga ketika mereka sudah meninggalkan kita, kitalah yang paling utama untuk berdoa kepada mereka, tuan-tuan. Tak dihijab. La hijaba bainaka wa bainahum. Tidak dihijab antara kamu dengan mereka. Doa, tuan-tuan. Ya, itulah yang boleh saya kongsi untuk pusingan ni. Kita dah nak masuk, tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah yang dipanggil sebagai Al-Mufassal. Ya, Al-Mufassalat maknanya surah-surah yang kita baca malam ni. Dia bermula dari surah Qaf. Surah Qaf surah yang ke-50. Ya, kalau tuan-tuan tengok 50, 51, 52, ya, kita selalu baca 56 surah Al-Waqiah. Ya, dia sampai surah yang ke-77. Maknanya Tabarakah malam ni masuk. Sebab Tabarakah surah 67. Ustaz sebut sekali lagi, ya. Surah-surah daripada 50, surah Qaf sampai ke surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dipanggil surah Al-Mufassal. Al-Mufassal. Al-Mufassal ni mana surah pendek. Surah Mufassal terbagi 3. Ada Tiwalul Mufassal yang pendek tapi dia panjang jugalah. Ya, dia pendek, ya. Dia Mufassal tapi dia Tiwal. Tiwal tu diambil daripada perkataan tawil, mana panjang. Daripada Qaf sampailah surah 77 Mursalat.
Surah Tabarakah ni 30 ayat masuk. Walaupun dia 30 ayat tapi ayatnya agak panjang. Ya, sebab tu Ustaz Abdul Rahman dia boleh bagi pada 8 rakaat dia baca malam ni. Boleh buat. Ya, dengan suara dia, dengan dia punya lenggok tu, ya, tak terasa lah, ya. Ya, dia bukannya puji-puji ni, betul, ya. Jadi apa ni, nak buat menantu pun tak boleh sebab Ustaz ada 2 je anak perempuan. 2 dah. Dan Ustaz Abdul Rahman ni pun darah manis ni, ya. Dia nak nikah dah tak lama ni, ya. Ya. Ni anak lulusan Temboro. Temboro ni yang masuk dalam TV, ya. Itu rekod sembahyang tarawih 8 jam satu malam. 8 jam. Jadi 8 jam tu sebab 30 juzuk satu malam. Aku tanya ya Abdul Rahman. Temboro, ya. Nanti satu hari kita buat package pergi Temboro. Ya. Ke apa kita panggil, ya. Kita kena pergi Temboro ni, kita tengok suasana dia, ya. Di apa kita panggil, ya. Di kecamatan apa nama dia, Ustaz? Magetan, kecamatan Magetan. Ustaz ni dia bukan Jawa tapi dia boleh cakap Jawa, ya. Sebab dia Pulau Jawa ni sikit sebanyak boleh cakap Jawa. Okey, ya. Surah Qaf sampai 77 dia panggil Tiwalul Mufassal. Dia pendek tapi agak panjang-panjang. Daripada 78 amma yatasaalun, ya. Tu surah ya, anin Suratul Naba 78, maknanya mufassal juga tapi yang pertengahan. Yang last sekali, ni kita selalu baca daripada Ad-Duha surah 93 sampailah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu dipanggil Qisarul Mufassal, mana yang pendek. Mufassal terbagi 3, ada mufassal panjang, mufassal pertengahan, mufassal pendek. Kita di Malaysia biasa mufassal pendek lah. Saya ingat masa nak apa dulu, ya, nak berkhatam. Jadi kita buat khatam Quran. Baca daripada surah Kisar ni lah, Kisar Mufassal. Baca daripada Ad-Duha 93 sampai An-Nas. Kalau di kampung Ustaz, di Kuang, kalau orang perempuan nak kahwin pun sama. Ya, orang perempuan dia akan khatam juga. Tapi khatam mengelak lah dia panggil. Sebab dia tak baca yang sabun tiwal, tak baca yang asabun, tak baca tu. Dia baca yang mufassal. Mufassal pun ambil yang ujung sekali. Ya, tapi tak apalah, yang penting dia baca. Okey tuan-tuan, ya. Satu je Ustaz sebut sikit tentang surah yang Ustaz baca. Ustaz mengharap malam ni Ustaz Abdul Rahman dia baca surah-surah yang lain, yang sebab Tabarakah ni sangat sinonim dengan kita. Ustaz tak perlu cerita panjang. Ya. Cuma satu, ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 770 atau 71 Masihi Hijrah, beliau sebut riwayat daripada Imam Ahmad ada 2 surah yang Nabi sering baca sebelum tidur malam. Ya, ada perbincangannya, hadis ini ada perbincangan, tapi 2 surah. Yang pertama surah Tabarakallazi biyadihil mulk, surah yang ke-67. Yang kedua adalah surah Sajdah. Sajdah tuan-tuan, ya, yang kita baca pagi Jumaat. Sebenarnya Nabi juga kerap membacanya sebelum tidur, ya, pada waktu malam. Malam bermula bila tuan-tuan? Malam. Ya, malam bermula bila? Maghrib ke Isyak? Malam bermula Isyak tuan-tuan. Bukan maghrib. Maghrib bermula hari baru. Ya. Selagi kita tengok dalam kitab Bulughul Maram, Nabi sebut selagi mega merah masih ada di kaki langit. Bila tenggelam matahari, belum gelap kan? Tu tengok kaki langit. Dia ada asyafaqul ahmar dia panggil. Ya, dia panggil apa ni, apa? Dia panggil mega merah. Selagi mega merah masih ada, maghrib masih ada. Hilang mega merah, masuk Isyak, bermula malam. Ya. Jadi sebab tu kita baca suratul Kahfi sebagai contoh kan. Kita baca, jangan baca lepas maghrib, tak salah, boleh, ada hadis. Ya, man qara'a suratul Kahfi yaumal Jumaah, pada hari Jumaat memang ada. Tapi ada hadis yang lebih khusus. Ya, Nabi kata man qara'a suratul Kahfi lailatal Jumaah, lailatal Jumaah. Mana malam Jumaat? Malam Jumaat, lailatul Jumaah, ya. Itu baca lepas Isyak. Lepas Isyak baca, ya. Boleh baca sebelum tidur. Bangun malam boleh baca, ya. Pastikan habis suratul Kahfi 110 ayat sebelum subuh. Sebab bila bermula subuh, masuk je subuh, berakhir malam. Ya, sama macam ayat kita baca tadi, ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatur ruh. Ya. Apa lagi hujung dia? Tanazzalul malaikatur ruh. Yang ada perkataan matla'ul fajar tadi, ya, sampai hatta matla'il fajar. Maknanya selagi subuh tak masuk, malam qadar. Tuan-tuan nak dapat malam qadar, kita cerita ringkas saja, ya. Sebab program kita ni sekali je.
Ya, untuk tahun ni sekali saja. Untuk bulan, bukan tahun ni, untuk Ramadan ni. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW, mereka mencari malam qadar, ya, bermula daripada malam nisfu Sya'ban tuan-tuan. Malam nisfu Sya'ban. Sebab hadisnya sahih, ya. Nabi sebut sesiapa yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban ni, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kana yattali', maknanya Allah ni, ittila' ni dalam bahasa Arab maknanya Allah memerhati, Allah tengok kita, Allah tengok, Allah catat nama-nama kita yang beribadah sejak malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban pada tahun ini jatuh pada malam Jumaat tuan-tuan. 15 Sya'ban jatuh malam Jumaat. Malam tu kita baca suratul Kahfi, baca surah apa kita panggil tadi, ya, surah Tabarakalladzi biyadihil muluk, baca surah apa lagi, ya, baca Ad-Dukhan, ya, surah apa ni 44, baca 56 Al-Waqi'ah, ya, baca Ar-Rahman 55. Baca malam tu. Bangun malam ibadah. Dia tidak ada ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban. Ibadah apa buatlah, tak ada masalah. Ya, Allah dah catat kita adalah kandidat calon untuk dapat malam qadar, tuan-tuan. Kalau kita terlepas nisfu Sya'ban, kita bermula mencari malam qadar mulai 1 Ramadan. Ya, sebab itu ibadah Ramadan bermula malam, bukan siang. Ya, ingat lagi Ustaz sebut tadi, 1 Ramadan ialah pada hari Ahad kan? Tetapi dia bermula daripada tenggelam matahari hari Sabtu. Ya, ghurub asyam, tenggelam matahari hari Sabtu, masuk Ramadan. Ibadah Ramadan yang mula-mula kita buat adakah puasa? Dah. Puasa besok. Ibadah malam pertama Ramadan kita buat apa tuan-tuan? Apa tarawih pula? Sembahyang maghrib lah dulu. Mana boleh tenggelam matahari tarawih, tak boleh tuan-tuan. Excited sangat, ya. Sembahyang maghrib dulu tuan-tuan. Maghrib, lepas maghrib ba'diyah maghrib, ya. Lepas tu isyak dan lepas tu ba'diyah isyak. Nak tegur malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah lama tak kuliah ni lama, ya. Dah tak ingat balik. Ba'diyah isyak kalau boleh jangan buat 2. Walaupun ada hadis sabit daripada Hafsah, daripada Abdullah bin Umar, tetapi dalam Sahih Bukhari, Abdullah ibnu Abbas, ya, meriwayatkan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Dia solat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Malam tu kebetulan adalah giliran Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris adalah isteri Nabi yang terakhir Nabi kahwin. Nabi kahwin 13 kali. Ya, ada 13 kali Nabi kahwin. Nabi cerai 3 isteri, ya, dan Nabi rujuk 1 isteri. Berapa jumlah isteri Nabi? Sekali lagi, kahwin 13 kali, cerai 3 kali, rujuk 1. Berapakah jumlah isteri Nabi? 11. Okey, ya. Alhamdulillah. Sebab tu syarat kita masuk kelas ni, matematik paling kurang mesti macam mana? Tak boleh. Itu min khususiyatin Nabi. Soalan yang sangat menarik, ya. Tapi min khususiyatin Nabi makna khusus untuk Nabi saja. Ya. Macam juga Nabi dalam Bulughul Maram disebut Nabi puasa wisal dia panggil. Puasa wisal ni Adam, ya, puasa wisal ni maknanya puasa Isnin, tenggelam matahari Isnin tak buka. Puasa lagi besok. Jadi kalau orang tanya, ada tak puasa malam? Ada. Tapi untuk Nabi saja. Nabi puasa Isnin, tenggelam matahari Isnin, Nabi puasa lagi, Nabi tak makan malam tu. Esok Selasa Nabi puasa, tenggelam matahari puasa, masuk hari Rabu, baru Nabi berbuka. Namanya Saumul Wisal, puasa wisal. Ya, puasa wisal ni, bila Abdullah ibnu Umar, dia dapat tahu Nabi puasa wisal, dia pun, sebab dia ni, dia dapat inside information. Abdullah bin Umar dia ada insider. Dia ada informer dia. Informer dia adalah kakak dia, Hafsah binti Umar. Hafsah kan isteri Nabi. Ya, jadi Abdullah bin Umar selalu tanya pada Hafsah, apa Nabi buat? Sembahyang sunat apa Nabi buat? Bacaan apa Nabi buat? Itu penting kita ada networking ni tuan-tuan. Kena ada orang dalam. Ya. Jadi kalau kita ada orang kenal dekat BSKL ke ada apa kan, ya, tu kita punya informal lah tu. Dia lah bagi tahu kita saham apa nak naik, saham apa nak jatuh, ya, macam itulah Abdullah bin Umar, ya. Jadi Abdullah bin Umar dia tahu Nabi puasa 2 hari turut-turut, dia nak buat, Nabi panggil. Nabi kata ini, ya, khusus untuk aku saja, mana tak boleh buat. Jadi ada benda yang Nabi buat kita tak boleh buat. Antaranya macam tadilah, ya, puasa 2 hari berturut-turut tanpa buka, namanya Saumul Wisal. Dalam Quran ada 2 istilah puasa, tuan-tuan. Ada siam, ada saum. Ya, dalam bab Ramadan ayat 183 kan, suratul Baqarah, ya, kutiba alaikumus siam, betul tak? Allah tak kata kutiba alaikumus saum. Allah kata kutiba alaikumus siam. Ya, ada beza tak? Ada. Ya.
Jadi kita punya bekas mufti, ya, Datuk Dr. Zulkifli Bakri, beliau juga Menteri Agama, bekas Menteri Agama. Jadi beliau buat perbincangan tentang apa beza saum, sod, waw, mim dengan siam, sod, ya, alif, mim. Ya, kalau sebut saum pendek kan, siam panjang. Ya, para ulama sebut, ya, yang disebut sebagai saum puasa Isnin, puasa Khamis, 13, 14, 15 itu dipanggil saum. Puasa hari Arafah saum, saumul Arafah. Ya, puasa 10 Muharram saum. Tapi kalau puasa Ramadan siam panjang. Ya, pasal dia puasa lama. Ya, sebab itu ya ayyuhallazina amanu, wa orang beriman, kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum. Ya, siam makna puasa yang panjang-panjang. Ya, Nabi pernah tak puasa sebelum Nabi masa Nabi di Mekah? Ya, pernah tak Nabi puasa sebelum Ramadan? Ya. Ya, Nabi pernah puasa. Nama puasa itu ialah puasa hari Ashura. Nabi biasa puasa hari Ashura. Kerana kita panggil agama Hanif, agama Nabi Ibrahim, dia puasa hari Ashura. Ya, begitu juga Nabi biasa puasa 13, 14, 15. 13, 14, 15 puasa hari putih adalah wajib masa di Mekah. Di Mekah wajib. Sebagai riwayat kata wajib. Tapi bila hijrah ke Madinah, tahun 2 hijrah, turun ayat 183 Al-Baqarah, maka puasa 13, 14, 15 menjadi sunat. Manakala digantikan oleh puasa Ramadan. Ya, itu cerita. Jadi kalau orang tanya kita, Nabi ada tak puasa di Mekah? Ada. Tapi bukan puasa Ramadan. Puasa apa tadi Haji Azan? 2 puasa. Tak boleh jawab, tak boleh makan goreng. Tak, Ustaz tak main-main, betul. Ya. Puasa apa tadi? Puasa hari putih dan satu lagi? Jangan tolong. Di mahsyar besok, kita tak boleh tolong tau. Cuba kita bayang kita di mahsyar. Mahsyar nafsi-nafsi. Walaupun orang tu kekasih awal dan akhir kita, tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, kita kena survive sendiri-sendiri. Ya, sebab tu kita kena ada amal khusus untuk kita. Ya, suka baca surah Quran ke, suka sedekah ke, suka datang kuliah ke, kita kena ada. Sebab di akhirat memang kita tak boleh berharap pada orang lain. Kita kena berharap pada diri kita sendiri. Jadi balik pada cerita Abdullah bin Abbas, setelah dia solat Isyak di Masjid Nabawi, Nabi jadi imam macam biasa. Nabi balik ke rumah Maimunah, Nabi masuk dalam rumah Maimunah, kata Abdullah bin Abbas, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok Nabi solat arba'an. Aku tengok Nabi solat berapa? Arba'an apa? 4 rakaat. Itulah ba'diyah Isyak. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Walaupun ada riwayat 2, memang ada. Riwayat 2 dalam Tirmizi, ada dalam Abu Daud, memang ada. Tetapi semayang 4 tu yang afdal lah, tuan-tuan. Ambil pada kaedah fiqh tadi, maka na aksar kana afdal. Apa yang lebih rakaat lebih utama. Jadi kalau 20 bagus, bacaannya sedap, ya, jaga rukuk dan sujud, lebih baik daripada 8. Tapi kalau 20 kelang kabut, lebih baik daripada 8. Macam tu maksud dia. Dia kuantiti dan quality dua-dua. It's a combination of quality and quantity. Dua-dua kena buat, tuan-tuan. Ya. Okey, balik pada cerita tadi. 4 rakaat ba'diyah Isyak, buat 2-2 ke 4 terus? Kena buat 4 terus. Ya. Jadi ada ada orang yang semayang sebelah ustaz tadi, dia buat 2 campur 2. Ya, siapa yang perasan pasalah, ya. Sebenarnya kena buat 4. Tak apalah, mungkin dia dah lama tak jumpa ustaz, dia dah tak ingat. Ya, jadi kena buat 4 lah. Ya, kena buat 4. 2 campur 2 atau 4 campur 0 kan? Afdal adalah 4. Angkat tak ambil tapi Allahu Akbar, niat ba'diyah Isyak 4 rakaat, 1 salam. Ada tak tahiyat awal? Tak ada. Solat sunat 3 rakaat mesti dibezakan dengan maghrib. Apa bezanya? Tidak ada tahiyat awal. Solat 4 rakaat sunat mesti dibezakan dengan Isyak. Dengan cara tidak ada tahiyat awal. Sama, tuan-tuan. Ya, rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga, rakaat keempat Fatihah. Tak ada baca surah, tak payah baca surah. Ya, tak payah baca surah, tuan-tuan. Nabi tak baca surah. Tak ada tahiyat awal, ya, ada tahiyat akhir saja. Riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni handal, tuan-tuan. Beliau ni sahabat Nabi yang alim tentang asbab nuzul ayat. Sahabat Nabi ada 2 orang yang alim. Tanya dia, ayat ni turun kat mana? Pukul berapa? Waktu bila? Masa perang atau sebagainya? Semua boleh jawab. 2 je sahabat. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Ya, radhiyallahu anhuma. Dua-dua hebat, tuan-tuan. Ya, orang muda-muda dua-dua ni. Dua-duanya muda. Ya. Okey. So balik pada cerita tadi, 4 rakaat dengan 1 salam.
Kata Abdullah bin Mas'ud, riwayat daripada Nabi, siapa yang solat 4 rakaat isyak, ya, 4 rakaat, man shalla arba'an ba'dal isya, siapa yang solat 4 rakaat selepas isyak, tak peduli malam apa, especially malam Ramadan, ya, tanpa la yafsilu bainahunna, mana tidak dipisahkan 4 rakaat itu dengan salam, tak ada salam, ya. Jadi ibadah tu kami selihinna min lailatul qadar. Macam 4 rakaat dia buat tu, macam dia solat pada malam qadar. Malam ni malam qadar ke? Confirm tak? Tapi tuan-tuan dapat pahala macam ibadah 4 rakaat malam qadar. Siapa nak bagi tu tuan? Ya, jadi hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, ada dalam kitab Sahih Ibnu Abi Syaibah. Hadis ni tak sahih tapi dia hasan. Hadis hasan boleh tak pakai? Boleh pakai tuan-tuan. Kena buat tuan-tuan. Ada riwayat daripada 2 lagi dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, ada lagi riwayat lain. Tapi Ibnu Mas'ud tadi yang paling kita pakailah, ya. 4 rakaat malam besok, jangan lupa sembahyang 4 rakaat ba'da isyak, jangan tinggal. Ya, jangan tinggal sayang tuan-tuan. Mana besar pahala? Ba'da isyak ke tarawih? Tarawih besar pahala, besar. Tetapi ba'da isyak lagi besar. Sebab ba'da isyak dalam bulan Ramadan diganda pahalanya, mudha'af. Diganda pahalanya seperti mana pahala solat wajib. Solat wajib tuan-tuan. Macam solat wajib, sembahyang tarawih tetap sunat. Ya, sembahyang tarawih kita kejar, tapi ba'da isyak jangan tinggal. Sayang tuan-tuan. Kalau tinggal sayang. Macam kami selihinna min lailatul qadar, macam sembahyang 4 rakaat pada malam qadar. Siapa nak bagi tuan-tuan? Setiap malam buat. Malam 1, 2, 3, 4, 5. Masuk 10 malam terakhir, mudah-mudahan kita tercatat orang yang mendapat lailatul qadar. Tadi Bilal ada doa, ya. Antara doa ni ialah Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, kan? Betul, dia angguk tuan-tuan, memang betul. Ustaz duduk sebelah dia, Ustaz tahu lah. Ustaz dengar. Tapi kalau Ustaz boleh adjust sikit doa tu cantik. Ya, bunyi dia ialah Allahumma barik lana. Allahumma barik lana semua apa? Tidak kan, tak makan kan? Ya, Allahumma barik lana kan? Allahumma barik lana, betul? Tambah aja. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik. Nanti tengok balik apa Facebook live ke Zoom? Zoom ada rakaman kan? Tadi dah rakam, mungkin boleh tengok balik. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan. Ya, sambung dia. Wa balighna lailatal qadri. Tadi Ustaz sebut fi, yang sahihnya ialah wa balighna, dan sampaikanlah kami lailatal, tapi bunyi dia lailata, bukan lailatu. Wa balighna lailatal qadri. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab dia jadi maf'ulun bihi, dia namanya. Jadi objek. Ya, jadi objek kena baca Fatihah lah. Siapa yang hadir kelas Quran Arabi Ustaz tahulah. Ya, Kak Akmal dia hadir tu, dia rangguk tu, maknanya dia faham. Ya, dia dengan Kak Suharti kan selalu bising lah kelas kan. Ya. Ya, silakan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ikutlah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna lailatal qadri. Amin ya Rabb. Ya, mudah-mudahan kita dapat malam qadar. Bukan senang nak dapat tuan-tuan. Malam qadar ni, ya, ibadah macam 80 berapa tahun? Almost 84 kan? 84 tahun tuan-tuan. Kita pun tak tahu boleh sampai 84 tahun. Ya, sebab itu kalau dibanding dengan dengan apa kita panggil, ya, orang-orang orang ahli kitab lah dulu, ya, Bani Israel, umur 250 tahun, 300 tahun, ya, cerita, ya, seorang mujahid siang berperang pada jalan Allah, malam tahajud, ya, disebut ruhbanun bil lail, ya, fursanun bin nahar, ruhbanun bil lail. Maknanya siang jadi mujahid lawan tentera musuh, malam beribadah jadi ruhban, ahli ibadat. Ya, 250 tahun. Jadi bila cerita ni sampai kepada Nabi banding dengan umat Nabi umur pendek. Ya, maka Allah datangkan satu, ya, yang dipanggil sebagai malam qadar, ibadahnya macam 84 tahun. Dapat sekali pun jadilah, alhamdulillah. Kalau dapat 2-3 kali tak payah tanyalah. Sebab itu umat Muhammad adalah umat pertama masuk syurga. Sebab ibadah kita lebih daripada orang lain. Bukan kerana kita hidup lama, tapi kerana gandaan pahala tadi. Buat satu kebaikan, ganda 10. Ya, manja bil hasanah, kan? Dalam surah apa tu? Al-An'am, ya, ayat 160, ya.
Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang buat satu kebaikan, ya, gandaannya ialah asyara amsalihah. Gandaan 10, tuan-tuan. Orang lain tak dapat, ya, umat Muhammad dapat. Man jaa bil hasanah, ya, falahu asyru amsalihah. Wa man jaa bis sayyi'ah, ya, wa man jaa bis sayyi'ah falahu ya, tak apa tuan-tuan. Saja test Ustaz Abdul Rahman je, ya. Tak apa, ya. Nanti saya tengok je ayat 160, ya. Surah Al-An'am ada ayat tu. Ya, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah wa man jaa bis sayyi'ah. Tak ingat Ustaz. Apa ni Dr. Zarudin ni pun tak ingat juga, ya. Nanti kita tengok balik ayat tu. Apa nanti kita check. Okey, tuan-tuan, ya, itu cerita dia. So 4 rakaat jangan tinggal. Okey, satu lagi benda Ustaz terlupa, ya. Setiap solat sunat jangan lupa baca doa iftitah yang paling pendek. Ya, ada hadis dalam Riyadhus Shalihin. Abdullah bin Umar juga. Abdullah bin Umar ni memang hebatlah tuan-tuan. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini memang selalu, ya, selain daripada Abu Hurairah dan sebagainya lah. Abu Hurairah dia tak boleh tidur rumah Nabi. Abu Hurairah dia tak boleh tidur rumah Nabi. Abdullah bin Abbas dia boleh tidur rumah Nabi kerana Maimunah tu dia punya mak saudara. Maimunah binti Al-Haris adalah adik kepada mak Abdullah bin Abbas. Ya, anak buah dia tu. Abdullah bin Abbas, bapa dia Abbas kan? Abbas ni dia kahwin dengan seorang perempuan, lawa budak perempuan ni. Orang perempuan ni lawa. Nama dia Lubabah. Lubabah Al-Kubra nama dia. Lubabah Al-Kubra ada adik nama Maimunah binti Al-Haris ni. Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris ada adik nama Maimunah. Maimunah tu adik dia. Jadi oleh kerana Maimunah adik kepada Lubabah, jadi Abdullah bin Abbas punya mak saudara lah. Jadi bila Nabi bermalam di rumah Maimunah, Abdullah bin Abbas jumpa dengan Nabi. Kata, Rasulullah, malam ni boleh tak aku menumpang tidur rumah Maimunah? Nabi kata boleh. Itu yang dia datang tidur kan. Jadi dia datang selepas Isyak. Nabi solat Isyak di Masjid Nabawi, jadi imam, dia pun ikut je Nabi balik. Dia budak kecil. Ya, ketika Nabi hijrah, Abdullah bin Abbas baru usia 3 tahun. Ketika Nabi wafat, dia berusia 13 tahun. Aku belum akil balik, dia kata. Masa haji, Nabi buat haji, dia belum akil balik. Ya, mana budak sangat lagi. Ya, jadi dia kata, aku ikut Nabi masuk rumah. Aku tengok Nabi solat ba'dal isya arba'an, 4 rakaat. Ya, kemudian Nabi Nabi tidur di satu tempat. Kalau baca dalam sunan kita panggil, ya, dalam Sahih Muslim, ya, syarah oleh Imam Nawawi ataupun dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, Nabi tidur macam bantal panjang je ni. Macam ni lah, pinjam je. Bantal panjang macam ni. Ya, Nabi tidur tengah. Ya, sebahagian kata Maimunah sebelah sini, Abdullah bin Abbas sebelah sini. Tidur. Ya, tidur di bantal panjang. Bantal golik lah kita panggil. Ya, bantal peluk kan. Ya, jadi bila Nabi bangun malam, Abdullah bin Abbas pun bangun juga. Dia tengok Nabi. Ya, Nabi pun ambil wuduk. Orang Arab ambil wuduk kat tengah-tengah rumah. Sebab rumah orang Arab macam ni. Dia duduk dalam kemah. Kemah kan macam ni kan. Jadi kat tengah-tengah kemah tu ada tali digantung. Ya, tali gantung, ada apa kita panggil? Ada bekas air yang dibuat daripada kulit kambing. Ya, jadi boleh ambil air, boleh ambil wuduk kat situ. Abdullah bin Abbas tengok Nabi ambil wuduk. Jadi sebab tu Abdullah bin Abbas dia handal sebab dia tengok Nabi sembahyang. Itu, ya, hebat dia. So jangan tinggal 4 rakaat, ya, ba'diyah isyak tidak diselangi dengan salam. 2 campur 2 pun boleh. Tapi 4 rakaat afdal. Ya, dalam fiqh ni tuan-tuan, dia ada 2. Satu dipanggil fadal, satu dipanggil afdal. Ya, sembahyang 2 campur 2 fadal, tapi sembahyang 4 campur 0 afdal. Ya, dua-dua bagus. Yang tak bagus yang tak buat lah. Tak buat tak bagus lah kan. Ya, ni kalau kita buat, tapi yang afdalnya 4 kena buat. Kerana ada tambahan. Ya, kamislihinna fi lailatul qadar. Seperti 4 rakaat yang dibuat pada malam qadar. Okey. Ya. Solat-solat sunat jangan lupa, termasuk tarawih, jangan tinggal, ya, doa iftitah paling pendek. Apa doa iftitah paling pendek? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Paling pendek. Bacaan ni bukan daripada Nabi, daripada seorang sahabi ketika dia lambat masuk ke masjid, ya. Nah, Nabi dah nak rukuk, dia nak baca juga. Ya, dia nak baca juga doa iftitah, ya. Kemudian setelah habis selesai, Nabi pandang pada jamaah, Nabi tanya, "Man huwa qail?" Siapa baca tadi? Sahabat diam je. Macam tuan-tuan lah, bila Ustaz tanya kan semua diam je. Tak cakap, pandang bawah aja, ya. Tanya kawan ni, tanya ni kan, ya.
Jadi Nabi tanya balik, man huwa qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi tu? Ya, ada sahabat kata, ana ya Rasulullah, ya. Nabi kata, kau tahu tak masa kau baca tadi Allahu Akbar kabira tu? Dia betul lah, dia tahu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Masa kau baca tadi, malaikat turun. Malaikat turun catat apa yang kau baca tu. Ya, macam Kak Kalsum tu, Kak Kelly dia jawab, dia catat tu. Dia catat, kemudian malaikat bawa jumpa Allah. Ya. Abdullah bin Umar ada kat situ. Hadis ini ada dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Abdullah bin Umar kata, sejak aku dengar hari itu kelebihan Allahu Akbar kabira, aku tak pernah tinggal Allahu Akbar kabira walaupun dalam solat sunat. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar kata, boleh gabung. Boleh angkat Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Habis boleh baca wajah tu wajhil ladzi fatara. Boleh tuan-tuan. Itu fatwa Imam Nawawi. Ya, ada ulama kata tak boleh, tapi Imam Nawawi kata boleh. Boleh pakai lah Imam Nawawi tuan-tuan. Dia pun ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia panggil Syafi'i kedua. Asy-Syafi'i As-Sani. Pasal hebat dia tuan-tuan. Sebahagian besar fatwa kita di Malaysia ni kebanyakannya pakai fatwa, ya, fatwa Imam Nawawi. Dalam banyak kes tuan-tuan. Ya, dalam banyak kes. Termasuklah ya solat apa jamak apa untuk orang sakit. Ya, biasanya orang sakit kan, bila orang sakit kita datang pada waktu Zuhur kan, waktu pukul 1 sampai 2 kan, untuk visiting hours kita pun datang. Kita tolong dia ambil wuduk ya, kemudian dia sembahyang Zuhur. Ya, boleh tak dia jamak Zuhur dengan Asar? Imam Syafi'i kata tak boleh. Sakit tak boleh jamak. Jamak hanya untuk orang musafir. Patutnya musafir ni qasar kan. Tapi dalam mazhab, kalau tengok pandang Imam Syafi'i kata tak boleh jamak dan qasar jamak untuk orang sakit. Imam Nawawi hidup 400 tahun lepas Imam Syafi'i. Ya, dia tengok balik, dia review balik, dia revise balik. Dia keluar fatwa kata boleh, harus untuk jamak antara Zuhur dan Asar, jamak takdim ataupun jamak takhir. Maknanya kalau anak dia datang waktu lunch time, dia jamak takdim. Kalau anak dia datang lepas office hour, dia jamak takhir. Boleh tak? Jawapannya boleh. Itu adalah fatwa Imam Nawawi. Alhamdulillah tuan-tuan. Allah anugerahkan kita seorang alim, ya. Apa kita panggil, yang lahir 400 tahun selepas Al-Imam Syafi'i. Itu cerita ni. Jadi Ustaz dah cerita tentang Ba'diyah Isyak, 4 rakaat jangan tinggal. Semua solat-solat rawatib dalam bulan Ramadan jangan tinggal. Ya. Kemudian doa iftitah jangan tinggal. Apa lagi yang Ustaz belum sebut? Ya. Tadi Ustaz ada sebut doa tadi kan? Ya. Doa yang sangat menarik tadi Ustaz sebut. Siapa ingat doa tu? Tadi Ustaz dah sebut tadi sebelum buka puasa tadi. Siapa boleh jawab doa tu boleh makan 2 pinggan lepas ni. Apa doa tu? Allahumma, apa doa tadi? Allahumma, ya, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ustaz sebut tadi. Boleh tengok balik. Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna. Ikut Allah. Itu kena tulis lah dia Ustaz. Dan Ustaz share dalam grup lah ya. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami min sebahagian daripada utaqaika min utaqaika, ya, utaqaika orang yang dibebaskan olehmu minan nar, daripada api neraka. Memang tak ada cerita lain tuan-tuan, semua bebas api neraka. Ya, doa-doa kebanyakan. Doa yang paling popular, doa ayat 201 dalam surah Al-Baqarah. Ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua azab neraka. Memang cerita tu je tuan-tuan. Sebab bila manusia dibebaskan daripada azab neraka tuan-tuan, ya, maka tak ada apa lah. Semua benda dapatlah, ya. Sebab itu yang paling penting. First and foremost adalah azab neraka, minta bebas. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya, tadi imam pun ada baca tadi. Allahumma, siapa baca tadi? Imam ke? Allahumma barik lana fi syahri Ramadan tadi dah baca. Apa ni? Ustaz ya. Bilal ya. Wa balighna lailatul qadri tadi. Ya, tu. Memang tu jangan tinggal. Ya. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Okey, satu lagi. Tamu lama lah ya. Yang last sekali ya, doa sama macam tu juga. Ustaz boleh share juga nanti kejap lagi ya. Doa dia ialah minta kita dan mak bapak kita dibebaskan daripada api neraka. Tu power tuan-tuan. Seperti mana Ustaz sebut tadi, Ustaz sebut Nabi siapa yang bila dia berdoa dia tak lupa doa pada bapak dia. Nabi siapa tadi? Nabi Sulaiman.
Anak beranak apa ni Nabi dan Rasul. Bapa pun Rasul, anak pun Rasul. Anak doa untuk bapa juga. Walaupun bapa dia maksum. Ya, bukan maksum. Ya, maksum min ain sad wa mim maksum. Kalau maksum kawan kita lah. Ya, cik maksum kita, ya. Jadi itulah ya. Jadi apa doa dia? Doa dia ialah doa dia panjang sikit. Allahumma apa? Allahumma a'tiq. Allahumma a'tiq. Allahumma a'tiq. Maksudnya ya Allah bebaskanlah. Allahumma a'tiq riqabana. Riqab ni tuan-tuan, ya, dia jamak bagi kata raqabah. Maknanya kalau kita tengoklah hamba abdi kan. Hamba abdi ni biasa dia belenggu kat mana? Kat leher. Dia tarik amai-amai tu, ya. Jadi bila kita doa Allahumma a'tiq, ya Allah bebaskanlah, ya. Allahumma a'tiq riqabana. Ya Allah bebaskanlah belenggu yang dekat leher kami ni. Wa riqaba abaina, dan belenggu mak bapak kami, wa ummahatina, dan mak kami, minan nar. Benda yang sama juga tuan-tuan. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Benda yang sama juga. Semua annar. Ya, semua benda yang sama. Cukuplah tu tuan-tuan. Doa tu pun dah banyak dah tu. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadri. Ya. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Doa-doa yang isteri Nabi baca pula setelah Nabi, banyak tuan-tuan. Kalau nak cerita satu malam tak boleh dapat semualah. Kena buat lagi lah majlis macam ni. Tak ada cara lah. Ya, tak boleh bagi semua sebab banyak sangat nanti. Nanti tepu pula tuan-tuan dan puan-puan. Itulah ya. Ada soalan silakan. Ada soalan apa-apa nak tanya? Tuan-tuan okey? Ya, Adam okey Adam? Okey ya. Apa ni Haji ni? Ada soalan? Tak ada okey. Terengganu okey cantik ya. Cantik ya, okey. Okey, soalan dia. Mengapakah Haji Nazri pergi ke Terengganu? Apa sebab dia? Soal dia hantar anak dia, ya. Anak dia Aiman juga. Malam ni ada banyak Aiman ni. Termasuk kita punya ni lah, ya. Aiman juga ni ya. Jadi Aiman ni nama yang popular lah, ya. Okey, ya, ada soalan silakan. Apa yang tak dapat jadi doa mana yang Ustaz terlepas? Tak ada ya. Kalau tak ada amalkanlah. Ya, tak ada apa ya. So kita tutup dengan doa jugalah, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahdus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, kami telah banyak melakukan dosa ya Allah, kami banyak melakukan kesilapan dalam hidup kami. Kami banyak tersalah jalan ya Allah, kami banyak termasuk dalam lubang ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunilah dosa isteri-isteri, suami-suami pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, anak menantu kami, cucu cicit kami ya Allah, kawan-kawan serumah dengan kami, kawan-kawan jiran kami dan sebagainya. Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Tidak adalah keseronokan di akhirat melainkan kami dapat bersama dalam syurga bersama dengan mereka ini semua ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami daripada belenggu api neraka. Begitu juga mak ayah kami ya Allah. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami orang yang terbebas daripada api neraka-Mu ya Allah. Kami sudah berada pada malam-malam hujung Ramadan ya Allah. Ampunilah dosa kami. Banyak dosa kami kepada-Mu ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada murid ke? Habis. Ada lagi? Habis. Okey, boleh. Jadi Ustaz terima kasih kepada tuan rumah, ajar Masyita, pada semua kita punya umrah usrah malam Isnin Haji Masyah, ya tuan-tuan dan puan-puan, pada imam kita Ustaz Abdul Rahman, dan bila itu Ustaz
Terus.